Kita nak tadi di awal tadi kita terkejut setahun tu. Okey. Tadi kita berbicara mengenai 5G. Jadi kalau ikutkan statistiknya, baru 4.2% sahaja rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan 5G ini. Tapi ialah macam kita beritahu sebentar tadi, ada 3 faktor. Dan alhamdulillah 2 faktor itu telah pun diselesaikan oleh kerajaan. Dan semalam pula pakej yang ditawarkan oleh KKD juga menyelesaikan masalah yang ketiga. Tetapi kini kita nak meningkatkan pula literasi mengenai 5G ini di kalangan rakyat. Literasi itu adalah kefahaman. Orang kata kita nak educate, kita nak beri pengajaran kepada mereka apakah yang boleh digunakan dengan adanya teknologi 5G ini. Asal-asal orang tak faham. Sama je lain internet ni, cuma laju tak laju je. Itu orang biasa berpandangan. Tapi kita nak tahu secara detail yang secara terperinci. Ya, betul. Hari ini bersama dengan kita di studio, saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Madya Technologies Dr. Liao Chee Yin, Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Doktor, sebagai permulaan, mungkin Doktor boleh berikan sedikit pendapat tentang peralihan daripada teknologi 4G kepada 5G melalui inisiatif Jendela yang telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia sehingga hari ini. Okey. Keseluruhannya peralihan daripada teknologi 4G ke 5G sedang berjalan dan dikira lancar lah. So kalau kita lihat kesediaan rangkaian 5G di Malaysia, setakat sekarang kita mengikut data 31 Julai kita telah mencapai liputan 5G sebanyak 66.8%. Betul. So agak pencapaian agak bagus sebab kita telah melaksanakan network 5G dalam masa kurang daripada 2 tahun. Kita telah mencapai coverage yang begitu besar. Okay. Lepas tu dari segi ekosistem peranti-peranti 5G atau devices ataupun dalam bentuk smartphone, tablet, macam-macam dongle ataupun hotspot. So kita sekarang dekat pasaran kita dapat tengok banyak-banyak model smartphone yang dapat dibeli oleh pengguna. So ni kedua-dua faktor ni, kesediaan network 5G dan juga device 5G telah membantu Malaysia untuk beralih daripada teknologi 4G kepada 5G. Tambahan pula sekarang kita tengok semua syarikat telco, syarikat telekomunikasi telah menawarkan berbagai-bagai package ataupun plan data 5G kepada pengguna. So dari segi kesediaan kita telah sedia untuk beralih daripada 4G dan 5G dan disokong oleh faktor-faktor network coverage yang ada dan juga peranti yang device yang kita boleh beli yang banyak pilihan. So kita dapat tengok mempercepatkan peralihan daripada 4G kepada 5G. Ya. Seperti mana doktor katakan tadi, kalau kita lihat kepada statistik kembali 4.2% sahaja rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan 5G. 3 alasan itu telah pun sebenarnya diselesaikan oleh pihak kerajaan. Dari segi liputan 66.8%. 15 hari bulan Ogos hari itu semua syarikat telco telah pun menyokong perkhidmatan 5G. Dan semalam juga ditawarkan pula pakej rahmah tersebut. Kalau ada alasan bahawa peranti mahal kalau untuk 5G. Tapi alasan keempat yang diberikan pula, kenapa saya kena beralih kepada 5G? Sebab sekarang ni bila saya guna 4G pun laju juga, Doktor. So untuk yang soalan tu, yang untuk kebanyakan pengguna dia ingat dia kurang faham tentang kebaikan 5G. So kalau pengguna handphone biasa dia ingat 4G adalah hanya dapat memberikan kelajuan lebih tinggi daripada 5G. Sebenarnya itu bukan sahaja. So kelajuan yang diberikan oleh 5G adalah jauh lebih cepat daripada 4G dan juga mempunyai kapasiti yang sangat besar. So kalau kita tengok masa kita pakai network 4G, so kalau di masa kita mempunyai ramai pengguna, so network akan jadi sesak. So walaupun kita tengok kita punya handphone coverage dia full bar, tapi kita rasa lambat juga. Sebabnya kelemahan teknologi 4G, kapasiti dia tidak mencukupi. So itu disebabkan juga reason yang kita nak pakai 5G. 5G atau 5G dapat memberikan kapasiti yang sangat-sangat luas dan boleh memastikan sentiasa kita punya data sentiasa lancar, tidak sesak dan
tambahan juga yang 5G juga dapat menyokong penggunaan selain daripada mobile phone ataupun smartphone. Seperti membuat sambungan kepada mesin ataupun internet benda, IoT, okay, untuk kegunaan industri, kegunaan pelbagai bidang seperti kesihatan. Kalau kita lihat contoh seperti yang demonstrasi kegunaan 5G seperti remote surgery ataupun pembedahan jarak jauh. Doktor di satu tempat, contohnya di Johor, dapat membuat pembedahan secara remote control untuk surgery robot dekat Kuala Lumpur. Okay? Dan juga kita juga lihat yang kegunaan yang seterusnya yang more futuristic yang kita tengok seperti autonomous car ataupun kereta pandu sendiri yang boleh connect kepada network 5G. So ini menunjukkan kemampuan 5G adalah lebih daripada 4G dan tidak terhad kepada penggunaan smartphone atau penggunaan data daripada device user. Maksudnya device bukan sahaja telefon, bukan sahaja tab, malah ada lagi teknologi-teknologi lain yang memerlukan 5G. Betul. Termasuk mesin. Ia termasuk mesin. Adakah ia lebih real time berbanding dengan 4G? Saya difahamkan kalau 4G dia ada lagging sikit. Contoh kalau jam kita membaca GPS, mungkin pada waktu itu dia detect 3 saat, 5 saat lebih terkebelakang daripada the real time. Kalau 5G itu dia real time ataupun bagaimana? So kalau dari segi latency ataupun lengahan untuk rangkaian 5G, dia adalah dapat mencapai lengahan sebanyak 1 milisaat. So kalau kita bandingkan kepada teknologi 4G, so lebih kurang kita lengahan adalah 10 ataupun 20 kali lebih tinggi. So ini adalah penting untuk aplikasi seperti kawalan jarak jauh. So kalau kita nak buat remote control robot seperti robot yang kita pakai dekat kilang, so kita perlukan rangkaian yang sangat real time ataupun boleh berjalan dengan dalam masa nyata, kontrol ke atau kawalan. So kita boleh merealisasikan aplikasi-aplikasi seperti otomasi tingkat industri dan aplikasi seperti yang saya tadi sebut tadi, pembedahan jarak jauh, kereta pandu sendiri, drone yang terbang sendiri. So semua ini dapat direalisasikan jika ada network seperti 5G yang boleh memberikan prestasi dari segi lengahan yang sependek 1 milisaat. Kalau itu dari segi mesinnya, tapi kalau kita lihat dalam sektor pendidikan juga, adaptasi teknologi seperti AI. Dalam AI pula kita asyik bercerita mengenai ChatGPT. Jadi betapa pentingnya sebenarnya perkara ini kepada seorang pelajar. Jadi 5G ini bukan lagi orang kata pilihan, tetapi ianya satu keperluan. Bagaimana Dr. melihat pada perkara ini? So 5G dengan kelajuannya yang tinggi dan juga prestasi yang real time, so kita dapat memanfaatkan teknologi AI. So sebab teknologi AI memerlukan data dan juga satu laluan data untuk kita berinteraksi dengan komputer yang berada di remote, okay, di jarak jauh. So dengan adanya rangkaian 5G, okay, kita boleh menggunakan AI sepenuhnya. So, seperti kita boleh menggunakan handphone kita yang boleh connect dengan AI system. So kita membuat pembelajaran, kita boleh membuat aplikasi seperti AR, VR, dan kita juga secara terus supaya contoh kita membuat pembelian online, membeli belah online. So AI actually telah berada di belakang. So dia akan tengok apa barang yang kita minat. So dia akan customize, personalize produk-produk yang sesuai dengan pengguna. Ada juga yang berpendapat bahawa makin laju data yang kita gunakan, download ataupun makin laju dalam servis telefon kita ini, dia akan makan lebih banyak bateri ataupun tenaga kepada sesuatu device tersebut. Mungkin secara kesan negatifnya kalau kita boleh lihat, dia akan memberi kesan kepada penggunaan tenaga yang berlebihan. Okey. Bagaimana pula doktor? So ini
tidak berlaku dalam rangkaian 5G kerana bila rangkaian 5G dibangunkan, so dia dapat mengurangkan penggunaan tenaga. Kecepatan tenaga penggunaan untuk rangkaian 5G adalah amat rendah, sangat rendah dan lebih rendah daripada 4G. So untuk sebagai contohnya, kalau kita download data yang sama, saiz yang sama menggunakan network 4G dibandingkan 5G, so penggunaan tenaga adalah lebih rendah dan lebih efisien jika kita menggunakan 5G. So tidak betul kalau kita cakap kalau kita pakai 5G ataupun teknologi macam ni yang cepat dan dia akan makan lebih banyak bateri. Kefahaman masyarakat sebab dulu daripada 3G kepada 4G makin laju telefon ataupun kita punya line telefon tu kan Cepat habis bateri ke? Bateri kan. Oh, okey. Lagi-lagi kalau tempat ramai orang, telefon cepat panas. Kalau hari raya. Kalau hari raya. Orang baru Cina tempat berkumpul, orang bercuti, telefon akan jadi panas, nak hantar mesej tak dapat. Itu yang berlaku dalam rangkaian 4G lah. Pengalaman. Tapi itulah bila kita menyentuh mengenai peranti, ialah semalam memang pun YB Fahmi Fazil dah pun mengumumkan mengenai package-package. Maksudnya ada juga peranti yang ditawarkan dengan harga yang rendah. Tapi itulah kalau kita lihat kepada kehendak masyarakat sekarang ini yang mahukan model tertentu sahaja untuk mendapatkan liputan 5G ni. Bagaimana sebenarnya boleh kita merealisasikan impian mereka agar mereka ini boleh berubah kepada rangkaian 5G ni? Okey, so salah satu sebab mereka belum dapat menikmati servis 5G kerana mereka belum ada handphone ataupun telefon pintar yang boleh support. So I think macam Safika cakap tadi, ada yang inginkan model-model tertentu tapi harganya agak mahal dan tidak mampu milik. So I think inisiatif yang boleh dijalankan oleh syarikat-syarikat telco, for example, syarikat telekomunikasi, dia boleh menawarkan subsidi untuk lebih banyak model atau lebih banyak model berlantik ataupun device, so that dia punya pengguna dapat memilih, dan pada masa yang sama dia boleh menggunakan beban pengguna. So disebabkan kalau ada subsidi daripada syarikat telekomunikasi, so cost device akan jadi rendah, so lebih mampu dimiliki. So pengguna akan lebih minat untuk bertukar ataupun membeli device baru. Dan satu lagi cara mungkin boleh adakan program trade-in. So mungkin telefon lama je masih boleh pakai. So dia boleh adakan program recycle ataupun trade-in. So kita bagi handphone lama, okey, tolak berapa harga. So dia kurangkan cost. So dengan inisiatif-inisiatif macam tu, saya yakin bahawa lebih ramai pengguna akan bertukar kepada 5G. Idea yang sangat menarik. Tengok dulu kita punya peranti, rasa kalau tolak okey lagi laku. Boleh laku lagi walaupun retak di belakang. Boleh kalau boleh pakai lagi. Berharga. Yang penting dalam tu okey. Boleh trade-in lagi. Akhir doktor, mungkin dari perspektif seorang pendidik untuk melihat teknologi kita terus berkembang dan juga kita merapati negara-negara maju yang lain. So kalau kesediaan teknologi 5G di Malaysia membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengambil bahagian dalam teknologi digital. Sebagai contoh, kita boleh menggalakkan usahawan tempatan untuk membuka startup company ataupun mengeluarkan produk-produk yang lebih inovatif menggunakan teknologi terkini seperti 5G, AI dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada di Malaysia dan juga di luar. Okay? So dari segi pendidikan, terutamanya penggunaan teknologi-teknologi seperti yang mention tadi, AR, VR adalah sangat berguna. Terutamanya dia dapat merapatkan jurang di antara pelajar di bandar dan juga luar bandar. So tidak kira di mana-mana pelajar tersebut berada, so dengan fasiliti seperti 5G dan AR VR, pelajar dapat mengalami ataupun experience pembelajaran yang imersif. Tidak kira tempatnya, tidak perlu berada di kelas di mana-mana saja. Seperti yang pada bulan 2 tahun ini UTM kita
bekerjasama dengan syarikat Ericsson dan juga DNB, kita membuat satu demonstrasi pencerahan secara jarak jauh daripada UTM KL kepada University of Kertin dekat Miri. So di mana pensyarah berada di UTM dan student-student dan pelajar-pelajar berada di Miri. Secara real time. So pelajar pakai goggles AR VR so dapat menikmati kelas yang lebih interaktif. Secara real time. Oh, menarik. Secara real time. AR pakai Google. Itu kehebatan teknologi 5G sebenarnya. Jadi beralihlah sekarang. Kadang-kadang kita tak tahu dan juga kita tak sedar. Tapi itulah tanggungjawab kami untuk memberikan pencerahan dan juga literasi teknologi 5G kepada anda. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Media Teknologi Sir Dr. Liao Chi Yin daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak. Saya sudah fahamlah teknologi 5G itu bagaimana. Nanti saya akan subscribe 5G kat telefon saya. Okeylah, saya kena beli telefon dulu. Betul, kita nak ke Sarawak selepas ini. Rakan kami Awang Muhammad Muhyiddin sudah pun bersedia. Ini juga berkaitan dengan cerita pagi yang berkaitan dengan kemerdekaan. Semangat kemerdekaan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 Pakan. Awang, silakan.